Okey, sana. Atas ada lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 29 Mac 2022. Pekerja asing diberikan kotak sebagai pelapik badan untuk tidur. Malah ada yang terpaksa membeli tilam sendiri dan majikan sekadar menyediakan kontena sebagai rumah penginapan. Ikuti serbuan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia disertai wartawan Haris Farah Alex di dua lokasi sekitar Kuala Lumpur baru-baru ini. Okey, sana. Atas ada lagi. Tanpa kemudahan asas serta tempat tidur yang tidak menepati syarat di bawah Akta 446 iaitu Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 secara tidak langsung memberikan indikator perkhidmatan buruh paksa. Susulan itu juga, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM melancarkan op bantras bagi mengekang isu buruh paksa dan pemandangan orang di dua lokasi berasingan di sekitar Kuala Lumpur. Jadi untuk makluman tuan-tuan puan, objektif kita pada hari ini untuk makluman tuan-tuan puan adalah satu operasi yang kita panggil Ops Bantras. Jam 6 pagi, sebuah penempatan pekerja asing sektor binaan di Wangsa Maju diserbu setelah risikan serta penyamaran dilakukan selama 2 minggu. Keluarkan pasport. Rata-rata penghuni tidak menyedari kehadiran penguatkuasa yang turut melibatkan pasukan imigresen Kuala Lumpur, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Perkeso serta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP. Seorang pekerja berusia 45 tahun mendakwa telah berada di negara ini hampir 10 tahun dan pernah terlibat dalam pelbagai bentuk pekerjaan. Walau bagaimanapun, penempatan ini didudukinya sejak sebulan lalu apabila majikannya menyediakan ruang kontena sebagai kediaman pekerja tanpa sebarang peralatan asas. Dia tahu cara kira roti. Orang bawah satu. Bawah saya ada. Ini satu atas. Ini tilam, ada tilam siapa beli ni? Ini kita beli, saya Beli sendiri. Ya. Barang berharga, barang duit simpan mana? Beg lah. Tidur macam tidur, barang simpan mana? Ini? Oh, situ. Kami turut mendapatkan pandangan pekerja yang telah menetap di lokasi ini sejak 8 tahun lalu mengenai majikan yang didakwa sering mengabaikan kebajikan mereka. Kalau you demam, you sakit apa semua macam mana? Kalau saya sakit, dia orang safety sama saya kasih informasi. Bos, saya sakit, saya mau pergi klinik. Kalau dia orang angkat, saya minta MC, sama surat, saya apa sakit bau ke apa kah. Di klinik, dia orang kasih silakan, saya kasih surat. Dia ubat beli, saya sendiri bayar, saya kasih dia orang tempat surat, dia orang kasih uang. Klaim lah. Boleh dapat balik lah. Tapi kurang lah sikit. Oh, lah. Tapi tak penuh lah. Kalau saya 100 bayar sana, dia orang kasih 1 pung saja. Berapa? 1 pung. 1 hari pung. 1 hari kerja lah. Oh, kira 1 hari kerja punya lah. RM57 lah. RM5. Oh, okey. Tapi you sudah bayar 100 dekat klinik. Sendiri, klinik sendiri pergi. Pihak JTK memandang serius terhadap beberapa indikator buruh paksa yang dikesan dan bakal menjalankan siasatan terperinci terhadap majikan yang bertanggungjawab menjaga seramai 104 pekerja asing di penempatan ini. Manakala, serbuan jam 9 pagi di sebuah pasaraya di Bandar Tun Razak,
mendapati majikan menempatkan lebih 10 pekerja di stor penyimpanan barang tanpa kemudahan asas seperti tilam, almari dan kipas. Dia cakap betul-betul. Dia lain. Kakak ini 3 orang semua tidur sini. 3 orang sana. Lagi. Lagi sana. Tunjuk. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JTKSM, Muhammad Asri Abdul Wahab, turut terkejut apabila mendapati ada segelintir pekerja di sini tidur berlapikkan kotak. Saya boleh buat apa? Saya tanya dia. Dia mana tahu ini temporary tidur atas rehat saja. Tunjuk. Tapi asrama bukan sini. Bagian daripada sini setengah kilometer. Dia tak betul. Ni jaga. Asrama saya ada bukti semua ada. Ini budak-budak kadang-kadang tengah rehat ini waktu dah belum siap lagi. Namun, majikan cuba berdalih dan mendakwa kononnya bilik ini hanya dijadikan sebagai tempat berehat. Hasil semakan mendapati, majikan gagal membuat sebarang permohonan untuk mendapatkan perakuan penginapan. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 24D Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446. Sebenarnya maklumat tu dah banyak. Kalau kita tengok sejarah Akta 446 ini, Akta 446 tu sebenarnya telah wujud tahun 1990. Kemudian kita buat pindaan pada tahun 2019 dan kita bagi sedikit ruang masa kepada majikan, kan? Bukan terus kita kuatkuasakan. Ada ruang masa untuk majikan membuat persiapan untuk memenuhi akta ini. Dan kita lihat daripada tahun 2019 kan sudah tahun 2022. Dah agak lama dah akta ini. Jadi saya fikir pada saya sebenarnya bukan majikan itu tidak tahu dan sebagainya. Tapi mereka tidak nak berubah. Untuk rekod, Op Berantas telah dijalankan secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia dan Labuan membabitkan isu buruh dan pemendangan orang. Laporan Haris for Alex 999. Kegiatan penyalahgunaan dadah oleh seorang penyanyi kumpulan nasyid popular berusia 47 tahun akhirnya terbongkar apabila pasukan polis menyerbu rumahnya dan menjumpai 17 pasu beserta tanaman dipercayai ganja. Ikuti perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Menurut kenyataan polis, suspek dipercayai tidak terbabit dalam sebarang aktiviti memproses atau pengedaran dadah dan siasatan awal mendapati pokok ganja yang ditemui di kondominium itu adalah untuk kegunaan peribadi artis berkenaan. Hasil soal siasat polis mendapati suspek dipercayai membeli benih pokok ganja berkenaan secara dalam talian selain menanam dan mengeringkan ganja tersebut untuk kegunaan sendiri. Terdahulu, kegiatan suspek yang merupakan seorang komposer muzik terbongkar apabila polis menyerbu sebuah kondominium di Kota Damansara dan menemui 17 pasu yang ditanam pokok ganja Jumaat lalu. Polis turut menjumpai ketolan mampat ganja bernilai lebih RM10,000 di bahagian dapur rumah suspek. Namun, siasatan lanjut masih diteruskan. Suspek turut direman sehingga 31 Mac ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya dan Seksyen 6B Akta yang sama. Seorang lelaki bertindak nekat merompak sebuah kedai emas di saat kawasan persekitaran kedai itu sunyi kerana solat Jumaat. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 2.30 petang Jumaat lalu di Jalan Kamarudin, Kuala Kubu Baru. Suspek yang menaiki motosikal dan bersenjatakan tukul besi itu tekad memasuki kedai berkenaan dan memukul cermin hiasan lalu merampas dulang barang kemas. Walau bagaimanapun, tindakan suspek berjaya dirakam kamera litar tertutup CCTV di dalam premis itu. Polis giat memburu 2 orang lelaki bersenjatakan parang kerana disyaki menyamun seorang wanita warga emas selepas video rakaman kejadian terbabit tular di media sosial. Kejadian yang berlaku di hadapan sebuah rumah di Kampung Kongo Ceras itu menyebabkan mangsa berusia 77 tahun kerugian hampir RM25,000.
Menurut kenyataan polis, suspek dipercayai menaiki sebuah motosikal jenis Y15 berwarna biru hitam sebelum menarik dan memotong 2 rantai leher dan 2 rantai tangan milik mangsa. Semakan awal mendapati motosikal berkenaan menggunakan nombor pendaftaran palsu dan pihak polis turut meminta orang ramai yang mempunyai maklumat untuk tampil membantu siasatan. Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya berjaya menumpaskan satu kumpulan samun yang dikenali sebagai Geng Naidu Damansara. Susulan aduan seorang mangsa yang melaporkan kejadian samun oleh 2 orang lelaki ketika berada di rumah sewanya di Seri Damansara 27 Februari lalu. Polis menyerbu sebuah rumah di Damansara dan berjaya menahan 2 lelaki warga asing berusia lingkungan 30-an. Menerusi tangkapan itu, polis berjaya menahan seorang lagi lelaki tempatan dan 2 lelaki warga asing dalam satu serbuan berasingan di sekitar Petaling Jaya. Hasil serbuan, pihak polis berjaya merampas pelbagai barangan dipercayai hasil samun dan siasatan lanjut mendapati kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Di Melaka, pihak polis berjaya menumpaskan satu sindiket love scam dipercayai menjalankan aktiviti penipuan pembungkusan dan pengedaran dadah didalangi warga asing yang menyamar sebagai profesor dan pelajar di Bukit Beruang dan Air Keroh 22 Mac lalu. Menurut kenyataan polis, kesemua 6 suspek termasuk 3 wanita ditahan dalam satu serbuan di sebuah pangsapuri yang dijadikan sarang operasi sindiket terbabit. Kesemua suspek yang berusia 23 hingga 44 tahun itu dipercayai menjalankan aktiviti penipuan itu sejak 6 bulan lalu. Hasil operasi, polis berjaya merampas telefon bimbit, peralatan penipuan serta dadah jenis ganja dan ketamin bernilai RM5,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu. Ya, 3R edition, kita bayar lebih RM6,000 boleh dapat original asai dengan cek RM1,000. Beberapa syarikat penerima subsidi minyak masak disiasat Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN. Ekoran wujudnya elemen pelarian cukai pendapatan. Justru itu, OPSAJI dilancarkan bagi menyiasat syarikat-syarikat yang terbabit. Ikuti perinciannya dalam laporan yang disediakan wartawan Tun Hizami Hashim. OPSAJI yang dilancarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bagi menyiasat elemen pelarian cukai pendapatan oleh syarikat-syarikat yang mendapat minyak masak bersubsidi. Saya amat berharap agar semua yang terlibat dalam operasi ini dapat memberikan komitmen. 2 buah kilang pembungkusan semula minyak masak bersubsidi di Shah Alam antara 63 syarikat yang berada di bawah pemerhatian pihak LHDN. Tepat jam 11 pagi, kedua-dua buah kilang ini diperiksa oleh 8 anggota dari Jabatan Siasatan LHDN. Kilang di Bandar Pinggan Subang ini didapati dan dilaporkan telah diberi kota untuk mengeluarkan minyak bersubsidi sebanyak 700 metrik tan sebulan dan dilaporkan mereka mengeluarkan minyak-minyak ini dan memberi kepada pasar-pasar besar di sekitar Selangor dan juga Negeri Sembilan. Dan pihak LHDN kini telah menyiasat sama ada kilang ini terlibat dalam ketirisan cukai yang dilakukan oleh pihak kilang ini. Pemeriksaan di satu daripada 2 kilang itu mencetuskan kecurigaan kerana premis yang sepatutnya menjalankan aktiviti membungkus semula minyak masak bersubsidi didapati hanya memproses minyak masak industri. Kita nak tahu aktiviti kat sini saja. So di sini cuma packing untuk yang industri yang bukan subsidi industri saja. So untuk yang dalam tong kuning dengan dalam tin. 2 jenis saja. Yes. Paket minyak tu betul kita tak ada buat. Kita boleh tengok mesin. Kita tak ada itu mesinnya.
Ekoran itu, dokumen dan rekod keuangan kilang ini diteliti bagi memastikan tiada ketirisan cukai melibatkan minyak masak bersubsidi dilakukan oleh pihak permis. Tong-tong ini difahamkan, dimaklumkan kepada pihak kami tadi adalah merupakan yang untuk industri. Tapi kita nak tengok ialah sumber minyak tu, sumber sawit ni pada mana. Kita nak pastikan sama ada sumber minyak ni yang mendapat subsidi di packaging dalam industri. Itu kita nak pastikan dia. Isu-isu ini adalah merupakan isu yang melibatkan kepentingan awam. Pada semakan awal, pihak kilang ini dipercayai mewujudkan beberapa syarikat palsu dan menggunakan syarikat-syarikat itu sebagai proksi bagi mengurangkan keuntungan perniagaan. Banyak company yang di-create. Ini dah lama punya dah ni, cik. Dah tak ada dah ni. Yang ni dah tak, ni yang lama punya. Ni tahun bila ni? Ini dah lama dah. Sekarang dah tak ada transaksi dengan diorang lah. Kalau kita tengok syarikat-syarikat ni dilesen di bawah MPOB. Cuma di sini bila kita tengok syarikat lesen MPOB ni, cek dengan kita buat dapati dia tidak melaporkan pendapatan yang sepatutnya dari segi cukai. Ada ketirisan hasil kita. Tapi kami akan buat semakan lanjut lagi lah perkara ni. Kita tengok semua ni, semua ada lesen MPOB keluarkan lesen kan. Jadi itu kita kena buat verification lagi. Itu yang agak mencurigakan kita sebab dari segi pelaporan cukai pendapatan. Berikutan itu, pemilik kilang berusia 70 tahun ini dipanggil untuk disiasat di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Kami daripada LTN. Sorry ya, tak boleh cakap. Kenapa enggak? Kenapa tu? Cepuk gigi. Cepuk gigi. Tak boleh cakap. Tak boleh cepuk gigi. Tak boleh cakap lah. Cik, pada buka itu pintu kah? Silakan banyak. Sebab sini aircon dan banyak virus. Takut itu virus. Sorry ya, buka itu pintu lah. Buka itu pintu. Tak tahap banyak orang boleh sana tunggu lah. Sebab banyak very crowded tau. Very crowded tau. Takut itu COVID lah. Sekarang dah lah. Semua susah tau. Cubaan pemilik kilang ini untuk mengelakkan diri daripada diselidik gagal kerana siasatan tetap diteruskan oleh Pengarah Jabatan Siasatan LHDN, Datuk Adnan Cik Ismail. Yang 3 company ni yang mana mendapat kota untuk subsidi? Dulu ada, sekarang sudah potong. Yang dapat subsidi company mana? Company yang dapat subsidi daripada kerajaan. Mana yang dapat kota subsidi? Kota. Tak ada. Dulu ada, dia sudah potong lagi. Tahun bila ada? Tahun 2017 sudah potong. Bukan proksi ya? Bukan. Kuarter penipuannya terbongkar. Dia mendakwa telah menjual kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi itu kepada rakannya sejak 5 tahun lalu. Friend kena main lama. Kongsi lah. Oh, ini kawan lama lah. Partnership lah. Bukan partner lah, kadang banyak very close friend. Dia tak ada apa-apa kerja. Saya cakap lu pakai inilah, pergi tapat. Oh, ya production lah. Dia tolongan lah. Kita semua jalan, semua tutup ini. Kita mengapa kita macam bohong? Betul tak? Susulan itu, pihak LHDN menjalankan siasatan ke atas kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi yang didakwa telah dijual kepada rakannya terletak kira-kira 800 meter dari lokasi tersebut. This company sama director dengan sana? Ya, betul. Sama? Ya. Mesin ada berapa mesin? 3. 3. Tanker? 2. Tanker? Tangki 2. Pekerja ada berapa orang? 5 orang. Hasil siasatan mendapati pemilik kilang itu telah menggunakan kota subsidi syarikat lain dan menjual minyak masak bersubsidi kepada pihak yang tidak sepatutnya. Selain itu, terdapat jualan minyak masak bersubsidi yang tidak dilaporkan oleh pihak kilang. Kepada pengilang-pengilang atau pengedar-pengedar yang telah memperolehi subsidi kemudahan oleh pihak kerajaan ini, kita nasihatkan supaya mereka mematuhilah untuk subsidi dan juga mematuhi di bawah Akta Cukai Pendapatan ini supaya membuatlah pelaporan pendapatan yang
yang sebetulnya kepada pihak lembaga hasilan negeri, dan inilah masanya supaya kita bersama-sama menjadi penyumbang kepada hasil negara kita. Pihak HDN mampu mengutip cukai yang dianggarkan sebanyak RM200 juta menerusi opsaji selama 3 hari yang dijalankan ke atas 63 buah syarikat di seluruh negara. Syarikat yang gagal melaporkan pendapatan dengan betul boleh dikenakan penalti 60 hingga 300% daripada cukai terkurang lapor. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Tingkah laku antisosial macam vandalism ni orang kata dia mula muncul pada umur peringkat ni. Majoriti penunggang motosikal berkuasa tinggi tidak menyedari bunyi egzos melebihi had yang dibenarkan. Ketika ditahan untuk pemeriksaan, ada yang cuba berdalih menyatakan tiada sebarang pengubahsuaian yang dilakukan. Ikuti operasi bersepadu Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Alam Sekitar Pulau Pinang baru-baru ini. Perinciannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Alam Sekitar Pulau Pinang baru-baru ini melancarkan operasi bersepadu bagi membantras kesalahan pemandu dan penunggang motosikal. Lesen memandu. Operasi yang dijalankan di Plaza Tol Juruk arah utara sekitar jam 8 malam turut disertai beberapa agensi lain termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan PDRM. Dalam operasi sama, penunggang motosikal berkuasa tinggi turut dipantau terutamanya terhadap sistem egzos yang mengeluarkan bunyi melebihi paras yang ditetapkan. Bagi motosikal melebihi 125cc, had bunyi yang dibenarkan adalah di bawah 95 dB. Manakala bagi yang kurang 90cc, had maksima adalah 92 dB. Jadi kita tengok alat ni, bawah ada bukti. Dia berbeza dengan DPJ. DPJ dia boleh buat basuai. Kita orang tak boleh. Kita tak ada exhaust, okey, tak ada masalah. Tapi kita nak bunyi lah. Kalau bunyi tinggi pada kat tadi, masalah. Hasil pemeriksaan ke atas sebuah motosikal berkuasa tinggi lebih 500cc ini mendapati pelabasan bunyi bising daripada egzos adalah melebihi had yang ditetapkan dan dikuatiri menyebabkan pencemaran bunyi. Menurut lelaki berusia 40 tahun ini, pengubahsuaian egzos telah dibuat bagi menambah kelajuan motosikal namun lalai dengan undang-undang berkenaan pencemaran bunyi di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1987. Kita beli punya time yang saya punya motor, dia 3R edition, kita bayar lebih 6,000 boleh dapat original asai dengan cek 1,000 mari punya. Okey, bayar lebih 6,000. So dapat accessory semua. Yang memang macam ni lah. Tapi saya ada buka silencer lah, itu aja. Oh, you buka silencer? Ya. You adjust lah? Tak ada, silencer buka aja. Oh, silencer buka? Jika tak ada buka silencer, memang dapat 95. Pihak Jabatan Alam Sekitar melakukan pengujian pencemaran bunyi motosikal melalui kaedah statik dan pecutan bebas bagi mendapatkan bacaan bunyi sebelum mengeluarkan notis. Bayar berapa? 300. 300.
First time guna ni? First time. Okay. Sebab saya memang jarang bawa. Jarang lah bawa. Dalam operasi ini, pihak JAS telah mengeluarkan 9 notis bunyi bising melibatkan egzos motosikal. Dalam masa sama, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi JPJ, Edi Fadri Ramli, yang mengetahui operasi khas bersama Pengarah JPJ Negeri Pulau Pinang, Adnan Mak Isa, menyatakan seramai 88 anggota dari pelbagai agensi terlibat dalam pemeriksaan kenderaan yang berakhir pada jam 12.30 malam. Bukan sekadar penguatkuasaan, tetapi kita lebih kepada nak memberi pengguna-pengguna jalan raya ini kefahaman bahawa apabila mereka ingin membawa kenderaan, mereka perlu pastikan bahawa mereka mematuhi segala peraturan tersebut dan kenderaan juga selamat untuk dibawa. Secara keseluruhan, sebanyak 369 notis saman terhadap 334 penunggang motosikal telah dikeluarkan, manakala 11 motosikal telah disita atas pelbagai kesalahan. Laporan Haris Farah Alex, 999. Gara-gara ingin meraih jumlah tontonan yang tinggi di laman media sosial, sekumpulan penunggang motosikal sanggup menyuang cecair pencuci baju ke dalam sebuah kolam hiasan di sebuah pusat membeli belah di Klang Johor sekitar jam 5.30 pagi. Namun tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab itu akhirnya berjaya dirakam kamera litar tertutup CCTV. Majoriti netizen mengecam perbuatan vandalisme yang dilakukan oleh kesemua suspek berusia di antara 16 hingga 19 tahun. Dan ke-88 remaja dilaporkan telah menyerah diri di Balai Polis Sri Lalang dan hasil ujian saringan air kencing mendapati mereka negatif dadah. Personally, I think it's really bad that this sort of things are normalized in our society. So, unfortunately, other people, other youths, they are going to be influenced by this kind of things. Just for likes and trendings, just for that, they are willing to damage property and things like that, which is really bad because you're teaching other people that, oh, this is okay, which is not. They are doing for the sake of friends or just to get views and all this, just to get trending and things like that. So kalau macam benda macam ni, kalau kita rasa benda tu salah, especially macam vandalisme lah, sebab dia melibatkan harta orang awam, kita kena tegur dia sebab daripada kecil. Sebab takut dah besar nanti dia melarat lah. Melarat sampai dia ke satu tahap, bukan setakat macam contoh conteng meja ke conteng dinding. Dia melibatkan sampai merosakkan harta benda awam yang merugikan lah. Kalau ibu bapa gagal untuk kontrol anak-anak dia, dia jadi masalah juga lah. Video berdurasi 55 saat itu turut mendapat perhatian pakar kriminologi Nadia Syariani Muhammad Sharif. Dan menurut beliau, jenayah vandalisme di kalangan anak-anak muda, khususnya pelajar sekolah, perlu ditangani dengan tegas kerana khawatir ia boleh menjurus ke arah jenayah yang lebih berat di masa akan datang. Tingkah laku antisosial macam vandalism ni, orang kata dia mula muncul pada umur peringkat ni.
Sebab ni adalah peringkat di mana individu bila dia buat keputusan, dia punya tindakan tu didorong oleh sifat ingin tahu, sifat nak mencari keseronokan, nak mencuba dia, dan keputusan dia tu lebih kepada orang kata impulsif dan juga untuk mencari keseronokan lah. Peranan rakan sebaya tu sangat penting. Jadi keputusan dia, tindakan dia tu dipengaruhi oleh rakan sebaya. Dia buat sesuatu tu, rakan-rakan puji, wah beraninya. So jadi itu dia, jadi dia punya orang kata apa, personal rewards untuk teruskan aktiviti yang lain lah. Sama juga dengan TikTok. Dia sebenarnya nak tingkatkan social status dia dalam talian. So rakan-rakan yang ada yang dalam kumpulan dia ni, mungkin ni adalah orang kata dia nak dapatkan approval daripada rakan-rakan sekeliling, rakan-rakan berkepentingan. Jadi bila tingkah laku antisosial ni tak dibendung dan didorong oleh pengaruh rakan sebaya, dia akan jadi sukar dihentikan dan dia tak tahu sama ada tingkah laku ini adalah salah ataupun tidak, dan dia akan berterusan membawa kepada jenayah-jenayah kecil dan seterusnya membawa kepada jenayah-jenayah besar. So jadi ini adalah peringkat umur yang sangat penting di mana dia boleh menjadi titik permulaan kita panggil criminal career. Tambah Nadia Syariani lagi memandangkan trend ini masih berleluasa. Hukuman setimpal perlulah dikenakan terhadap pesalah vandalisme. Hukuman perintah khidmat masyarakat antara yang dicadangkan bagi tujuan mendidik pesalah. Remaja dia memilih untuk melakukan aktiviti ini bersama rakan-rakan, satu mungkin sebab kurang perhatian daripada rumah, dan selalunya apabila aktiviti itu berlaku pada lewat malam, dia biasanya bukan aktiviti-aktiviti yang baiklah, dan selain daripada pelibatan terhadap aktiviti-aktiviti ini, dia juga boleh mendedahkan mereka kepada bahaya-bahaya lain. Berbanding daripada kita buang di sekolah, bila dia buang sekolah, dia meninggalkan sekolah, tak ada aktiviti apa-apa, tak ke sekolah, jadi dia akan habiskan masa dia tu dengan terlibat dengan benda-benda lain. So hukuman tu tak mencapai matlamat. Libatkan dia dalam aktiviti komuniti, di mana mungkin kalau dia katakanlah dia merosakkan harta benda, libatkan dia dalam membaiki balik apa yang dia dah rosakkan supaya dia tahu. So ada sifat tanggungjawab tu wujud dalam diri, ada rasa pemilikan terhadap harta tu sendiri, dan pada masa sama kemudahan yang rosak tu diperbaiki. Kesemua suspek boleh disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiksaan kerana melakukan perbuatan khianat terhadap harta, dan mereka boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Betul bila polis macam terkejut. Kata polis apa kata dia accident kan. Memang terkejut dengan. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Itulah cogan kata yang dipegang oleh pasukan polis Diraja Malaysia yang bekerjasama dengan masyarakat setempat bagi membantras jenayah. Pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang mengambil inisiatif untuk mendekati komuniti Taman Teluk Villa bagi memastikan keamanan di lokasi itu terjaga. Pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang mendekati penduduk setempat menerusi program kepolisian komuniti dalam usaha membendung kegiatan jenayah. Turut turun padang ialah Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim dan Ketua Daerah Putatan Datuk Muhammad Dahali Mat Sin. Dengan perjumpaan ini, dengan dialog ini, dengan inisiatif yang kita lakukan ini, kita dapat memberi pencerahan, penjelasan dan mengungkai apa-apa permasalahan yang mereka hadapi, dan insya-Allah mungkin dengan jawapan dan juga pencerahan yang kita bagi ini dapat menyelesaikan ataupun dapat mengeluarkan mereka daripada isu yang mereka hadapi sebelum ini. Penduduk di Taman Teluk Villa antara komuniti yang aktif melaksanakan rondaan bersama pihak polis dengan berjalan kaki dan berbasikal pada waktu malam dalam memastikan tahap keselamatan di penempatan mereka terjaga. Apabila kita sering berkolaborasi dan masyarakat di situ sangat prihatin dan menyokong kepada konsep kepolisian komuniti ini, maka kita lihat kesedaran yang timbul adalah sangat tinggi. Yang mana kita melihat kepada Taman Teluk Villa ini tidak ada berlaku jenayah sepanjang tempoh 4 tahun. Selepas kita berkolaborasi, bekerjasama, dan kita melihat kepada penduduk di situ yang mempunyai keinginan sendiri untuk menjaga keamanan keselamatan taman mereka. Dan program ini kita akan teruskan.
kita akan sebarluaskan lagi kepada kawasan-kawasan, taman-taman perumahan, kampung-kampung yang kita rasakan wajar untuk kita aktifkan sistem rondaan sukarela SRS ini di kawasan tersebut agar kita dapat bersama-sama polis dan masyarakat di kawasan itu sama-sama menggembleng tenaga untuk memastikan keselamatan kawasan itu terjaga. Jalinan kerjasama antara masyarakat dan pasukan polis ini dipuji Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah, kerana program ini turut dapat memberi kesedaran kepada masyarakat agar sentiasa mematuhi undang-undang negara. Tanpa penglibatan masyarakat, tugas-tugas kepolisian itu bertambah sukar. Ya, tidak akan dapat kita kepada sasaran-sasaran yang kita nak capai. Kita perlukan masyarakat dalam juga apa saja aktiviti-aktiviti. Ya, kerana masyarakat ini merupakan adalah orang yang paling rapat, yang paling berhampiran dengan penugasan kepolisian. Ya, pegawai polis di kawasan-kawasan tersebut hendaklah memberi tunjuk ajar kepada mereka-mereka ini dalam usaha kita sama-sama untuk mendidik masyarakat dalam mereka menjaga keselamatan negara. Kerjasama erat antara polis dan masyarakat menerusi program kepolisian komuniti harus diperkasakan kerana ia terbukti menjadi medium yang berkesan dalam membanteras jenayah sekaligus memelihara keamanan negara. Hasrat seorang adik menunggu kepulangan abang kandungnya yang bekerja sebagai jurugambar majlis perkahwinan tidak kesampaian apabila menerima berita kematiannya maut dalam kemalangan. Mayat mangsa dikatakan rentung dalam sebuah kemalangan yang membabitkan 2 buah kenderaan. Ikuti perincian kejadian yang berlaku di Pendang, Kedah dalam tragedi 999 minggu ini. Mangsa Muhammad Syarul Nizam Senafi 20 tahun maut dalam kejadian ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Mergong, Kedah. Kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan dan mengakibatkan kereta Syarul Nizam terbakar kira-kira jam 2 pagi di kilometer 58.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara di Pendang, Kedah. Kebakaran menyebabkan mangsa rentung manakala 3 lagi yang berada di kenderaan lain turut maut selepas kenderaan mereka berpusing beberapa kali sebelum terbalik. Adik mangsa, Anis Suraya Senafi, 19 tahun, tidak menyangka penantian kepulangan abangnya dari tempat kerja di Pulau Pinang ke rumah mereka di Taman Wira Mergong berakhir dengan tragedi. Memang kami duduk tunggu dia balik, dah seminggu tak jumpa dia. Betul bila polis memang kami terkejut. Kata polis abang kata dia accident kan. Memang terkejut sangat sebab dia dah banyak kali accident. Yang ni yang paling dahsyat lah. Menurut Anis, kebiasaannya mangsa akan bermalam di tempat kerja jika terdapat perkara yang belum selesai. Namun pada hari kejadian, abangnya membuat keputusan untuk pulang ke rumah. Mangsa pernah mendapat tawaran pengajian di Johor tetapi menolak kerana ingin melanjutkan pelajaran di kawasan utara untuk berada dekat dengan keluarganya. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pendang, penolong penguasa bomba Muhammad Ezad Imran Ezani, pihaknya menerima laporan kebakaran kereta dalam tragedi itu sekitar jam 2.22 pagi sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, api sedang marak dan cubaan untuk menyelamatkan mangsa gagal ekoran terperangkap di tempat duduk. Selepas api berjaya dipadamkan sepenuhnya, bomba yang menggunakan peralatan khas rescue tools berjaya mengeluarkan mangsa yang rentung kira-kira jam 2.56 pagi. Jenis Amira sedang marak, sedang terbakar. Bersama dengan itu, terdapat satu kereta Proton Wira dalam keadaan remuk dan terbalik. Operasi dimulakan dengan memadam kebakaran pada kereta Amira tersebut dan mendapati terdapat 1 kali mangsa di tempat duduk pemandu.
Seterusnya, anggota di lokasi telah mengeluarkan mangsa pada kereta Proton Wira seramai 3 mangsa menggunakan peralatan khas rescue tool. Muhammad Izzat turut memaklumkan mangsa pertama iaitu pemandu sebuah lagi kereta bersama 2 penumpang berjaya dikeluarkan pada jam 4.07 pagi. Pihak bomba mengalami sedikit kesukaran mengeluarkan mangsa kedua dan ketiga kerana terperangkap di tempat duduk dan terpaksa memotong pintu untuk mengeluarkan mayat. Wira kita terpaksa mengambil masa yang lama kerana terdapat 3 mangsa yang berada di dalam satu kenderaan. Okey, dalam pada masa tersebut, mangsa juga telah tertindih dalam keadaan kereta terbalik menyebabkan kesukaran berlaku. Kita terpaksa memotong sebahagian sisi kenderaan kerana di bahagian hadapan kenderaan tersebut enjin telah remuk masuk ke dalam. Sebaik selesai operasi, kesemua mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ostar untuk bedah siasat. Saudara, jangan lupa untuk bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita jenayah terkini dan tindakan penguatkuasaan. Terus menyalurkan sebarang aduan, video dan berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.